Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, hari ini kita akan mulakan makmal lab yang keempat, iaitu AC Analysis. Okay, so untuk AC Analysis kita mempunyai dua aktiviti, iaitu aktiviti pertama dan juga yang kedua. Yang pertama kita akan menggunakan software Cadence, tapi menggunakan part PSpice AD. Kita dah keluarkan PSpice AD. So, untuk aktiviti pertama, kita dah belajar sebelum ini, iaitu kita akan melakukan untuk AC analysis. Kita boleh dapatkan kita punya representation of our circuits in term of all parameters, which is current, voltage and power in term of polar form and rectangular forms. But then apa yang kita lakukan untuk lab pertama ni adalah untuk kita represents all the circuits in term of text files. Okay, so kita akan, so for first steps we need to create new text files, which is we choose file, new and text files. Alright, so kalau kita lihat di sini kita ada line 0, line 1 dan seterusnya. Okay, so merujuk kepada litar kita, so kita akan ada 4 node. Okay, node 1 iaitu sambungan antara Vin dan juga L1. Node yang kedua antara L1 dan juga C1, dan juga node yang ketiga antara C1 dan juga R1, which is itu adalah kita punya Vout. Dan node yang keempat ataupun node 0 iaitu kita punya ground. So untuk text, okay, so kita represent kita punya each component by connection between that nodes. Okay, contohnya untuk Vin, okay, so kita type Vin, okay, and then tekan tab, okay, bukan space kita ambil tab, sama ada tab ataupun space boleh juga. Okay, tab ni supaya kita punya susunan circuits dan juga node tu lebih stabil, atau bukan lebih stabil, dia lebih cantik lah ataupun lebih kemas. Okay, so tab Vin, okay, tekan tab, and then satu dan juga 0. Okey, kemudian row yang ketiga, kolom yang ketiga adalah kita punya AC. Kemudian kita punya nilai 5 volt, dan seterusnya adalah kita punya phase 60 degree of phase. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang komponen kedua, iaitu L1, itu adalah gabungan ataupun connection between node 1 dan juga node yang kedua. So node L1, okay, antara node 1 dan juga node yang kedua. So ini kita letakkan kita punya value kita 1.5 mili. Okay, so untuk Vin, AC ni adalah merujuk kepada cara untuk kita simulate, dan ini adalah kita punya nilai. Okay, so boleh rujuk nota kuliah. Kemudian yang ketiga adalah C1, node antara 2 dan juga 3. Nilai dia adalah 10 mikro. Yang keempat adalah R1, antara 3 dan juga 0. So nilai dia adalah 2. Okay, so ini adalah kita punya representation untuk setiap komponen. Kita ada 4 komponen, iaitu Vin, L1, C1 dan juga R1. Next step, kita akan pergi kepada simulation setting. Okay, kalau sebelum ni kita klik button simulation setting, tapi untuk text file, okay, kita kena represent in term of text. Okay, so kita kena bagi tahu pada PSpice untuk apa yang kita nak simulate, daripada frekuensi berapa kepada frekuensi berapa. Okay, caranya adalah dengan kita type .ac, okay, iaitu kita punya cara untuk kita simulate. Okay, kemudian in term of graph kita masukkan kepada linear. Okay, dan juga satu ni merujuk kepada satu point ataupun one step of frequency.
Okay, one step of frequency, which is frekuensi dia adalah merujuk kepada kita punya lita. So lita kita menunjukkan kita punya circuits adalah 500 pi. Okay, so kalau kita lihat kita punya formula 500 pi, okay, kita convert kepada dalam frekuensi, okay, iaitu F sama dengan omega bahagikan kepada 2 pi. So kita akan dapat sebanyak 250 Hz. Okay, so since kita pergi one step, okay, so kita kena tulis dua kali, iaitu kolom pertama ni adalah kita merujuk kepada frekuensi start dan juga frekuensi end. So bila kita nak simulate kepada satu sahaja frekuensi, so sepatutnya kita punya frekuensi start dan juga frekuensi end adalah sama. Okay, kemudian kita dah selesai untuk kita set up kita punya simulations, dan sekarang kita nak keluarkan kita punya hasil apa yang kita nak dapatkan, iaitu kalau kita lihat dalam lab sheet, kita nak kena keluarkan kita punya current dan juga voltage, iaitu current IT dan juga voltage Vout. Okay, so kalau dalam AC ni kita ada dua jenis representation ataupun dua cara untuk kita menulis, iaitu dengan cara menulis dalam bentuk rectangular dan juga polar form. Dalam rectangular kita akan ada A dan juga B, okay, iaitu real and imaginary. Dalam polar kita akan ada phase dan juga magnitudes. Okay, so kita perlu dapatkan kita punya current dan juga voltage IT dan juga Vout dalam bentuk polar dan juga rectangular. Okay, so ingat, okay, ni untuk voltage real, voltage imaginary, voltage magnitude dan juga voltage phase pada R1. So pastikan apa yang awak tulis dalam komponen ni sama dengan this komponen yang awak represent dalam notes. So kalau dia lain, dia akan dapat error. Dan juga pastikan you punya cara penulisan tu adalah betul. Okay, dan akhir sekali .end. So .end tu maksudnya kita dah habis untuk kita bagi tahu pada PSPAS apa yang kita nak simulate. So jom kita start simulate. So sebelum kita simulate, kita kena save dahulu kita punya circuit, kita save. Okay, so macam biasa saya save dalam satu folder yang kita dah create sebelum ni. Okay, okay, kita mark lab dan seterusnya. So kita buat satu yang baru, iaitu lab 4. Okay, so lab 4 analysis. Okay, so dekat sini file name ni kita namakan sebagai lab 4 activity 1 and then .cir, okay, .circuits. Okay, ni make sure you kena tulis dalam bentuk .cir. Nama file terpulang pada masing-masing lah, and then kita save. Okay, so bila kita dah save, okay, so untuk activity text file ni sepatutnya kita boleh run di sini lah, tapi button run dekat sini dia tak function. So sebab apa? Sebab kat sini kita cuma tulis kita punya dalam bentuk teks sahaja dulu. So untuk kita simulate, okay, kita dah save dalam bentuk CIR, so kita padam dahulu. Okay, kita padam yang pertama, bukan padam semua, padam kita punya text file tadi saja, and then kita file, open, and then kita cari .cir circuit file. So kita dah jumpa kita punya circuit yang kita dah save tadi. Okay, and then klik open. Okay, so kat sini kita dah ada function run. Okay, sama kita dah buat sama tadi, and then kita dah boleh simulate run. Okay, so make sure kita punya semua ni betul dan kita boleh simulate run.
Okay, so bila kita dah simulate run, okay, dan dia dah selesai 100%, so kita pergi open file of pergi dekat view dan juga output file. Ini adalah kita punya nilai bacaan untuk current dan juga voltage. Okay, so untuk real adalah this one, imagery this one, magnitude dan juga phase, dan juga untuk voltage. Ini untuk voltage, ini untuk current. Okay, so dah selesai untuk lab aktiviti yang pertama. Baik, kita sambung untuk aktiviti yang kedua. So untuk aktiviti kedua, seperti biasa kita menggunakan OrCAD Capture CIS. Okay, seperti sebelum-sebelum ini. Jadi kita namakan dia sebagai Lab 4 Aktiviti 2 dan pada projek Analog or Mix AAD. Okay, kemudian macam biasa kita open. Okay, so bila dah open, macam biasa title, size, document number seperti yang sedia maklum. Okay, nama, tajuk dan juga nombor metrik masing-masing. Jadi apa yang kita akan buat dalam page ni adalah kita salin semula kita punya circuits dalam Lab 4 Aktiviti 2 ke dalam OrCAD ini. Jom kita mulakan. Okay, untuk IAC, okay, kalau dalam circuit kita perlu menggunakan what we call it 30 phase. So kita open properties. So nak edit dia punya phase, kita edit properties. Okay, so magnitude dia adalah 1 dan AC phase dia adalah 30. So untuk kita display, kita kena displaykan lah name and value. Okay, kemudian to save. Dan kita ada kita punya 1AC dan juga AC phase. Okay. Okay, kemudian kita letakkan net alias di bahagian node input dan juga pada output. Okay, kemudian sudah selesai kita punya lita. Apa yang kita buat adalah kita set new simulation profile. Apa-apa nama kita boleh buat. Okay, jadi apa yang kita perlu edit adalah pada bahagian analysis type, iaitu kita masukkan kepada AC analysis. Okay, so start frekuensi, end frekuensi dan point decades ni adalah bergantung kepada soalan kita lah. Okay, jadi pada arahan yang kedua tu set start frekuensi kita adalah 1 kHz. Kemudian end frekuensi adalah 10 kHz. Dan point decades adalah 100 point per decades. So maksudnya ada 100 point daripada 1 kepada 10 kHz. Okay, dia mempunyai 100 point. Okay, so kita apply and okay. Dan kemudian kita perlu run. Ok,
Okay, so selepas kita dapatkan kita run kita punya simulations, kita akan dapat satu graf yang kosong. Jadi kita perlu masukkan kita punya output kita. So cara masukkan output kita adalah dengan klik pada bahagian sini ataupun trace, add trace. Okay, so di sini kita akan ada current voltage dan juga watt untuk setiap komponen yang kita ada dalam data, dan juga kita punya netlist. So kita dapatkan netlist output kita iaitu Vout. So kita klik di sini dan tekan OK. So kita akan dapat satu bacaan ataupun satu graf. Okay, iaitu graf bagi Vout. Saya bagi satu tips. Okay, so macam mana kita nak hilangkan kita punya background. Okay, so kalau kita nak buangkan kita punya ataupun kita nak tukar background kita daripada hitam kepada putih, jika anda nak print, so misalnya kata kalau kita nak tukar background hitam kepada background putih, kita boleh pergi kepada tools dan juga option. And then kita pergi pada color setting dan background kita tukar kepada background yang lebih cerah lah. Background iaitu warna hitam. Foreground ni adalah dia punya tulisan. So foreground kita tukar kepada dalam bentuk yang lebih gelap. So kat sini kalau kita lihat kepada kita punya trace, kita pun juga boleh tukar trace kita kepada yang bentuk yang lebih cerah, iaitu kita tukar dalam trace property. So kita tukar kepada let's say warna merah. Dan kalau kita nak boldkan dia pun boleh juga. Trace property tadi, width kita tukar kepada yang lebih terang. Kemudian jika kita nak dapatkan bacaan maksimum di graf kita, so kita klik pada bahagian cursor. So kalau klik pada cursor, kita akan dapat satu option untuk kita dapatkan cursor maksimum, minimum, slope dan sebagainya lah. So untuk tugas kita dapatkan bacaan pada maksimum ni, kita pergi kepada cursor max. So nampak garisan ini dia dah menunjukkan cursor kita. Dan juga kita kat sini pun kita ada satu bacaan menunjuk bacaan pada cursor kita. So maksudnya cursor warna biru menunjukkan satu bacaan, dan cursor warna kuning ni adalah menunjukkan satu bacaan. So kita boleh select kita nak pergi cursor yang mana. So sekarang saya gerakkan cursor yang warna biru. Jika kita nak select warna dan juga kita boleh marks kita punya maximum level. So kita akan dapat bacaan kita iaitu pada 5.03 mempunyai 328 volt output kita. So ini para pelajar perlu save PDF ataupun print screen untuk kita dapatkan result kita untuk yang kedua. So kita sambung untuk aktiviti yang ketiga. So untuk aktiviti ketiga adalah kita perlu set parameter analisis untuk kapasitor kita daripada 0.2 microfarad sehingga 0.3 microfarad dengan increment 0.05 microfarad. So
seperti yang lab 3, kita perlu set ke satu komponen ni kepada parametric value. So dengan cara kita ubah nilai kita kepada satu nilai iaitu dalam bracket, curly bracket, C param ataupun inilah saya buat C underscore param ataupun apa-apa nilai pun ataupun apa-apa ayat, yang penting dia bersambung. Okay. So kita ada C param, and then kita masukkan kita punya parametric start param analysis di sini. Okay. Dan kita ubah kita punya nilai. Kita klik new column sebab kita initiate satu parametrik yang baru, okey, yang tidak dinyatakan dalam OCAD. Kita initiate C param tu sebagai kita punya yang baru. So kita klik new column dan namakan dia sebagai apa yang kita tulis tadi lah, name C param, dan value dia adalah daripada 0.2 sehingga 0.3. So saya buat 0.2 micro. Okey. Okey, so kita cari apa yang kita dah tulis tadi. Dia dah nyatakan di sini, iaitu di bahagian hadapan. Kita scroll down ataupun carilah mana-mana yang ada nyatakan yang kita dah set tadi. So C param 0.2. So kita make sure kita kena displaykan dia. Klik display. Okay, name and value. Klik OK. So dah ada kita punya parameter C param. Okay. Baik, so sekarang kita nak buat simulation kombinasi antara parametric study untuk frekuensi tadi yang daripada 1 kepada 10 kHz, dan juga parametric study untuk C param tadi, okey, iaitu kita punya Vout kita daripada 0.2 sehingga 0.3 microfarad. Jadi apa yang kita buat adalah kita recall balik kita punya what we call it simulation setting tadi. Okay, this one new simulation, and sebelah ni adalah simulation setting. Kita klik. Okay, so tadi ada keluar tadi untuk general setting log untuk 1 kHz sehingga 10 kHz, dan juga kita klik juga untuk parametric sweep. Okay, yang tadi kita biarkan. So maksudnya kat sini option ni kita ada dua tick, iaitu general setting dan juga parametric sweeps. Okay, so untuk parametric sweep, start value kita adalah daripada 0.2 micro sehinggalah kepada 0.3 micro untuk increment iaitu 0.05 micro. Okey, global parameter dan seleksi param, iaitu kita punya nama bagi parameters yang kita nak simulate tu lah. Okey, so saya recall balik option, general setting dan juga parametric sweep. Sweep variable pergi kepada global parameter, parameter name C param, linear, iaitu sweep type kita adalah pada linear. Okey, linear iaitu daripada 0.2 sehingga 0.3, dan increment dia 0.05 micro. So okey. Okey, so kita run. Okey, so bila kita akan keluar satu graf ini, iaitu schematic piece price kita.
So kat sini dia ada beritahu lah. Okay, so dia ada, kalau ikutkan kita punya sweep tadi tu, kita akan ada 0.2, 0 sehingga 0.3 dengan increment 0.05. So maksudnya dia akan ada 3 graf lah, 0.2, 0.25 dan juga 0.3 microfarad. So klik OK sahaja. Okay, so add trace macam tadi, kita klik Vout dan klik OK. So kita akan ada 3 nilai ataupun 3 graf berbeza yang mewakili 3 nilai kapasitor yang berbeza. Okey, frekuensi dia tetap sama macam tadi. Okey, so kita ada 1, 2 dan 3. So pelajar boleh edit untuk kita terang atau gelapkan kita punya graf tadi supaya lebih mudah untuk kita membaca graf. So make sure pelajar klik dahulu warna hijau, klik hijau, klik kanan dan juga trace properties. Okey. And then untuk kita dapatkan bacaan bagi setiap nilai, so kita pergi kepada toggle cursor. Okey. So pergi kepada cursor maximum. Okey. So kat sini kita akan ada untuk yang warna hijau. Okey. Maximum. And then pergi dekat sini mark label. So, kita akan dapat satu bacaan lah. Okey, untuk kita baca kemudian untuk kita dapatkan warna merah pula, kita klik di sini. Ada satu trace di sini. Double klik yang warna merah. Okay, so nanti kat sini kita akan ada lower. So maksudnya cursor tu dia akan pergi mengikut line warna merah. Ambil juga satu bacaan. Dan kemudian warna purple. Okey, selesai. So bila selesai, so kita boleh ubah kita punya kedudukan. Kita boleh ubah kedudukan kita punya so yang ini warna purple, yang kedua warna merah dan yang ketiga adalah warna hijau. So para pelajar boleh print out kita punya result bagi graf yang ini. So itu saja untuk aktiviti yang ketiga. So para pelajar boleh selesaikan tutorial ini dan juga jawab discussions dan soalan-soalan yang ada di dalam lab sheet. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.